Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kali ini bagi bab 7 graf gerakan bersama Cikgu Yat. Kita masih lagi dalam bahagian graf jarak masa. Bagi suatu graf jarak masa, paksi mencancang akan mewakili jarak yang dilalui dan paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Dan kamu juga telah mempelajari di tingkatan 2, rumus bagi laju adalah jarak bahagi masa. Berdasarkan graf jarak masa, kecerunan ini mewakili laju. Ya. Kali ini pembelajaran kita mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Ya, ini adalah standard pembelajaran untuk kali ini. Mari kita teliti dua bentuk graf jarak masa di bawah. Kita ada graf yang pertama, gerakan OABC, dan graf yang kedua, OPQR. Okey. Beza bagi kedua-dua graf ini, jarak dia sama S, tempoh masa T, jarak pun S, tempoh masa T. Okey. Untuk O nak pergi ke C, dia hanyalah sehala. O nak pergi ke C, dia berada di A, ya, A, dan dia berhenti seketika. Dia berhenti dalam tempoh masa ini, dia berhenti, ya. A ke B ini dia berhenti. Kalau kamu perhatikan, kedudukan jarak yang sama pada kedudukan jarak S1, jarak yang sama dalam tempoh masa T1 hingga T2, dia berada di sini, mendatar. Ini menunjukkan berhenti, pegun, statik. Okey. So, jumlah jarak yang dilalui O nak ke C adalah S. Manakala O, dia pergi ke arah P, berhenti untuk tempoh masa T2 tolak T1. Kemudian, graf ini menurun menghala ke R. Ini menunjukkan dia berpatah balik. Umpama kita pergi kedai, kita stop di kedai, kita patah balik rumah. Okey? Jumlah jarak yang dilalui S tambah S, iaitu 2 kali jarak 2S. Untuk rajah 1, okey, cikgu dah jelaskan tadi, menunjukkan suatu gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okey, O nak ke C, ya. Kita ada graf ni, O, A, B. Sebenarnya A dan B ni adalah kedudukan yang sama, ya. Satu titik yang samalah, tempat yang sama, ya. O, A, B, C, satu hala. Ini cikgu nak tunjukkan yang dia pergi satu hala. Ini cikgu nak tunjukkan satu hala. Okey. Untuk yang kedua, rajah menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Okey, graf ni bukan nak bagi tahu bentuk gerakan dia tu menyerong, okey, mengufuk, okey, patah balik menyerong, bukan, ya. Ini adalah graf dia. Gerakan dia yang ini one direction. Contoh O nak ke sini, mungkin sini adalah KL, kita nak pergi Kuantan. Okey. Perjalanan straight. Okey. KL pergi Kuantan, mungkin dia stop dulu dekat RNR apa nama ni, Genting. Okey, stop, rehat. Okey, sambung perjalanan. Macam itulah. Okey, yang ini pula pergi kedai, berhenti di kedai beli barang, patah balik kedai. Okey, ni two way. Dua hala. Ya, pergi, O pergi ke P, terbalik cikgu punya huruf ni, O pergi ke P, patah balik. Bila patah balik tu, P dan Q tu sebenarnya titik yang samalah. Ya. Okey, ini bagi rajah 1, ya. Rajah 1. Untuk OA, kecerunan adalah positif. Kecerunan graf sini adalah positif. Kecerunan ini mewakili laju bagi gerakan OA. Dan kita katakan ini adalah gerakan dengan laju seragam. Gerakan sejauh S1 meter, tak tahulah berapa meter kan? S1 meter dalam tempoh T1 saat. Kalau dia berikan sini nilai nombor, contoh sini 10, okey, bergerak sejauh 10 meter dalam tempoh, okey, berapa saat? Tengoklah paksi dia, kalau 10 lah, okey. Tengok nilai paksi dia. Okey, untuk AB. AB kecerunan sifar. Tidak ada perubahan jarak bermaksud gerakan terhenti atau pegun. Tak bergerak. Dia statik je. Dalam tempoh masa T2 tolak T1. Tempoh masa T2 tolak T1. Maksudnya sini T2 lebih besar daripada T1 lah. Kalau T1 sini 10, mungkin T2 ni 20. Contohnya, so dia dalam tempoh masa 10 saat.
dia berhenti. Okey, itu contoh ya. Ini keadaan kecerunan sifar ataupun kita panggil pegun, tak bergerak, tak ada laju. Next, BC. BC ada kecerunan positif, maksudnya dia bergerak dengan kelajuan seragam juga, okey. Gerakan diteruskan sehingga ke C, ya, dari B ke C. Sini positif juga ya. Kecerunan kita positif, so gerakan dengan laju seragam juga. So, next. Apa maksud OC sini? OC gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. O nak ke C, dia terpaksa jalan sejauh S meter jarak dia dalam tempoh masa T saat. Okey? Itu sahaja cara kita nak terangkan gerakan ini. Terus dia kata gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okey, contoh. Contoh kalau S ini 20. T ni 30. Okey, so kita terus kata gerakan sejauh 20 meter dalam tempoh 30 saat. Itulah contohnya ya. Lihat rajah kedua. OP, kecerunan graf positif. OP, positif. Ya, maksudnya laju dia pun seragam juga, positif. Gerakan sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. Okay, graf ni kurang maklumat dia. Kita ada T1 di sini. T2 dan T besar. So, untuk OP, kecerunan graf positif, gerakan sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. Manakala PQ, kecerunan sifar, tidak ada perubahan jarak ataupun pegun, lagi sekali ya, pegun, untuk tempoh masa T2 tolak T1. Okey, kalau T2 ni 20, sama macam tadilah cikgu cerita. Kalau T1 10, awak tolak je. Maksudnya tempoh 10 saat tak bergerak. Ya? Manakala QR, kecerunan dia negatif. Menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Ya, bertentangan arah daripada gerakan awal tadi. Itu sahaja maksud negatif tu. Kecerunan negatif itu je maksud dia bertukar arah. Okey, okey. Kelajuan dia masih lagi seragam tapi dia berpatah arah. Okey, tukar arah. So, kita nak describe OR. Gerakan sejauh 2 S meter, 2 kali meter, pergi dan balik dalam tempoh T saat. Kalau kita punya S ini 10, macam cikgu cakap tadi lah. So, pergi balik 20 meter dalam tempoh berapa saat? Tengok jadual kita. Tengok graf kita. Okay? Lihat contoh ya. Okay, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta. Okay, yang ini kereta OA. Dan sebuah bas persiaran. BC adalah untuk bas persiaran. Okey, graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. So, O ini permulaan bagi kereta ni sebenarnya adalah Puchong. Dia nak bergerak ke Melaka. Dan lokasi yang dituju berbeza, tengok ya. Untuk kereta Puchong pergi Melaka. Untuk bas persiaran Melaka pergi Puchong. Dia bertentangan arah ya. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okey, beza laju, so kita kena lihat kecerunan masing-masing. Okey, laju kereta adalah beza jarak yang dilalui per beza masa. Okey, ataupun jumlah jarak yang dilalui lah. So, jarak daripada Puchong ke Melaka 150 kilometer. Ataupun Melaka ke Puchong lah sama jarak yang dilalui orang. Okey. So, jarak 150, ini untuk kereta ya. Untuk kereta 150 dalam tempoh berapa jam tengok sini. Ini untuk kereta. Kereta 2 jam je dia pergi. Okay, so jumlah laju dia, So, laju seragam kereta adalah 75 km per jam. Ataupun kamu boleh tulis 75 km per jam. Slash je jam tu pun boleh. Okay. Macam ni pun boleh. Unit negatif 1. Sama sahaja. Next, kita cari laju bas persiaran. Jarak yang dilalui masih sama. Melaka ke Puchong. Kereta tadi Puchong ke Melaka. Jarak yang sama 150. Beza masa saja. Masa untuk bas adalah 3 jam. So, 0 tolak 150. Okey. Kalau yang ini tadi, awak mudah nak nampak tau. Kalau kita guna kaedah koordinat. Lihat je untuk C sini, kedudukan di sini, koordinat dia 3, 0. Koordinat di sini 0, 150. Okey.
kita kena jadikan ikut kecerunan lah, rumus kecerunan. Kalau yang ini X1, yang ini Y1, ni X2 dan Y2. Kalau rumus kecerunan, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kalau kamu lihat ni untuk bas persiaran ya. Bas persiarannya negatif kan dia punya kecerunan. Okey, cikgu tunjuk kenapa negatif. Tengok ya. Y2 kosong. Tolak Y1 kita 150. Kosong tolak 150, negatif 150 kan. Okey, untuk yang bawah dia X2, 3 tolak X1 kosong. So, kita dapat negatif 150 per 30 iaitu negatif 50 km per jam. Ingat semula negatif ini hanyalah bermakna bas pergerakan gerakan bas persiaran tadi bertentangan dengan arah gerakan kereta. So jawapan kita sebenarnya 50 km per jam. Abaikan je negatif sebab negatif hanya menunjukkan arah sahaja. Okay, kalau cikgu nak guna kaedah kecerunan tadi untuk ni menjelaskan pengiraan ni untuk kereta. Kereta koordinat dekat sini 2, 150. Di sini 0, 0. Okey, contohlah sini kita punya X1, Y1, X2, Y2. So, Y2 150. Betul lah? 150. Tolak Y1 0. Per X2, 2. Tolak X1 0. Okey, tu dapat macam ni. Kalau kamu tak nak guna rumus ni, contoh awak nak terus je macam tak nak guna macam ni. Pening lah cikgu, saya tak apa ni, saya confuse dengan koordinat. Okey, tak apa. Awak tengok jarak. Okey, contoh kalau kereta ini awak tahu dia menaik, kecerunan dia mesti positif. Mesti positif. Oh, jawapan aku mesti positif. Awak fikir macam tu je. Kalau bas, okey, bas menurun, kecerunan kita negatif. Okey, jawapan aku nanti mesti negatif. Okey, habis cerita. So, awak pun buat pengiraan. Untuk kereta, awak tengok jarak kereta lalui 150. Awak boleh terus dia tulis 150 per jumlah masa yang dia ambil. Jumlah masa yang dia ambil 2 jam. Dan awak tahu jawapan awak mesti positif. So, biarkan je positif. Jawapan awak tetap sama 75 km per jam. Okey, untuk bas pula. Untuk bas, awak dah tahu jawapan awak akan negatif. So, awak letak je negatif siap-siap. Negatif dekat depan. Jumlah jarak yang bas lalui sama dengan kereta. 150 per jumlah masa yang dilalui 3 jam. Awak akan dapat juga negatif 50. Dan lagi sekali negatif hanyalah menunjukkan direction ataupun arah dia bertentangan dengan kereta. So, awak buat je sama dengan 50 km per jam. Okay, terus je abaikan negatif tu. So, kita tahu negatif hanyalah menunjukkan arah. Okay, ini untuk laju ya. Maka beza laju antara kereta dan bas. Okey, dia kata tentukan beza laju antara kedua-dua kenderaan tersebut. Nak tahu siapa tolak siapa? Okey, mestilah yang besar tolak yang kecil. 75 tolak 50. Okey, dapat 25 km per jam. Lihat contoh seterusnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, jam. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Okey, pegun adalah kawasan sini. Yang mendatar flat ni. Okey. So, ini tempoh masa dia. 3 tolak 2. 1 jam lah. Lepas tu dia minta kita kira laju kereta sejam yang pertama. Dekat sini. Sejam yang pertama kat sini. Sampai sini. Laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, yang kedua B, uraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. 90 minit terakhir maksudnya 1 jam setengah lah. Sini kita ada 1 jam, 3 ke 4 1 jam setengah. Okey, kat sini. Okey. So, tempoh dalam keadaan pegun. Untuk tempoh kereta berhenti, 3 tolak 2 jam. Okey, 1 jam. Ini awak akan dapat 1 markah lah. Senang sahaja. Okey, laju kereta sejam yang pertama. Okey, laju. Laju kita adalah merujuk kepada kecerunan. Kecerunan graf. Okey. Kecerunan graf ini sama. Sama. Kecerunan ni sama untuk 1 jam pertama. Nilai dia mesti sama dengan
2 jam ni. Sama laju kereta 2 jam yang pertama. Sama. Sebab dia kecerunan yang sama, garisan yang sama. Kecerunan dia mesti sama. Kalau contoh sini 5, sini pun 5, sini pun 5. Sama. Kecerunan dia kena sama sebab dia garisan yang sama. Okey? Sebab tu dia kata laju kereta sejam yang pertama sama dengan laju kereta 2 jam yang pertama. Sebab dia adalah kecerunan garisan yang sama. Okey, iaitu kecerunan dia positif. Jom kita kira. Kita cari je pada garisan yang sama. Okey, 0, 0. Tengok koordinat dia. Yang sini 0, 0. Yang atas ni 2, 150 koordinat dia. So, kita ambil lah jadikan sini X1, Y1. Jadikan 2, 150 ini X2, Y2. So, nak kira ikut kecerunan Y2 tolak Y1. 150 tolak 0. Per 2 tolak 0. Okey, ataupun terus tengok jumlah jarak dia 150 bahagi jumlah masa dia 2 jam. 150 bahagi 2 ataupun 75. Okey, dari graf cikgu ulang lagi sekali, jarak yang dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. So, macam mana nak cari? Awak kena tentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam yang pertama sebab ia adalah garisan yang sama. Nilai kecerunan pada satu garis lurus adalah sama. Okey? Nilai kecerunan pada satu garis lurus ini adalah sama. Awak nak cari 1 jam pertama, tak boleh. Awak tak tahu berapa nilai dia. Tak boleh suka-suka kata, oh bahagi 2. No, not as simple as that lah. Tak boleh terus buat spekulasi lah. Ya? Kita kena ambil kecerunan. Ya? So, next kita nak cari huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Okey, untuk tempoh 90 minit terakhir di sini, jarak yang dilalui yang ini. Okey, sini. 270 tolak 150. Jarak dia. Masa dia kat sini. 1 jam setengah lah kan. 1.5. 90 minit ya. Sebab tu rumus jadi macam ni. 270 tolak 150 per 4.5 tolak 3 jam. Nak cari laju dia. So, untuk 90 minit terakhir yang ini. Tu kita dapat 1.5. So, dapat 80 km per jam adalah kecerunan bagi sini garisan ni. Ya, kita pun huraikan. Kereta bergerak sejauh 120. Okey, jarak ni 120 kan. 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Okey, ada 3 perkara dalam kat situ. Jarak yang dilalui, laju dia, tempoh masa dia. Okey, itu yang dimaksudkan dengan huraikan gerakan kereta. Huraikan gerakan, jarak boleh cari daripada graf. Masa pun dia dah bagi 90 minit terakhir. So, awak kena cari kecerunan ni ataupun laju dia. Okey? Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan hari raya kepada kawan karibnya. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumah ke pejabat pos. Sini rumah, pergi pejabat pos, patah balik rumah. Okey? Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Okey, dia pergi 2 kilometer, dia balik lagi 2 kilometer. Okey? So, jumlah jarak dia 4 kilometer. Okey, next. Dia minta tentukan nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Ni, dia pergi pejabat pos. Kecerunan ini adalah 8 km. Kita tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. Soalan minta T iaitu masa. So, nak jadikan masa perkara rumus, maka kita masa adalah jarak per laju. Okey, jarak yang dilalui 2 km ke pejabat pos, laju 8 km per jam, jawapan dia 0.25 jam ataupun 15 minit. Okey, tukar pergi sistem 24 jam, 0920 tambah 0015. So, dekat T ini adalah 0935. Okey, next. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey. Kita kena cari dia punya kecerunan. Okey, untuk perjalanan Sahana dari pejabat pos, kita tahu jarak dia 2 km. Tempoh masa yang dia lalui di sini adalah 20 minit. Cari dia punya kecerunan ni ataupun laju dia. So, laju dia adalah perubahan jarak per perubahan masa. Masa di sini dalam minit, kita kena tukarkan jadi jam. Sebab tu 10.10 tolak 0950 bahagi 60. Okey?
kita dapat negatif 6. Negatif di sini merujuk kepada arah dia bertentangan. Okey, iaitu 6 km per jam lah. Maka nak menghuraikan perjalanan dia, Suhana berbasikal dari pejabat pos ke rumahnya dengan kelajuan 6 km per jam sejauh 2 km dalam tempoh masa 20 minit. Okey? Okey, gerakan dengan kelajuan yang berbeza di mana berubah-ubah sepanjang satu perjalanan. Dalam situasi ini, kita kena gunakan laju purata. Ya? Laju purata adalah jumlah jarak per jumlah masa. Jom lihat contohnya. Okay, Puan Zabedah melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Segamat ke Muar melalui Tangkak. Kecerunan yang berbeza, maksudnya laju berbeza. Hitung laju purata. Okey. Jumlah jarak per jumlah masa. So, jumlah jarak dia terus tengok 80. Jumlah masa 1.5. Okey. 80 bahagi 1.5. Ni jawapan kita. Sebaiknya bagi dalam pecahan. Okey. Kalau perpuluhan kan dia 0.333333. So, sebaiknya kita bagi pecahan lah lebih tepat berbanding perpuluhan. Walaupun kita buat 2 tepat perpuluhan, lebih tepat bagi pecahan. Soalan B. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak. Okey, maksudnya kecerunan dia adalah 50. Hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar. Tangkak nak ke Muar. Okay, kita kena cari yang ni. Kita kena cari S dulu. Kita boleh dapat yang jarak sini. Okey. So, kita dah tahu kita punya laju 50. Rumus asal kita, laju adalah jarak per masa. Laju kita 50. Masa kita 1 jam. Tengok sini, 1 jam. Kita boleh cari jarak iaitu S. Okey, jadikan jarak ini perkara rumus. Maka jarak dia S sama dengan laju purata darab jumlah masa. Kita kena gunakan laju kita. 50 darab 1 dapatlah 50 kilometer. Maksudnya sini 50. 50 nak bagi 80. Means jarak Tangkak nak ke Muar adalah 30. Okey, 50 jarak Segamat Tangkak. Lepas tu huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Kereta bergerak sejauh 80 km dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata 53 1/3 km per jam. Kalau kita nak buat huraian gerakan melibatkan kelajuan yang berbeza, kita gunakan laju purata. Okey? So, kesimpulan di sini, untuk mengira laju, rumusnya jarak per masa ataupun kita boleh jadikan jarak adalah laju darab masa. Masa adalah jarak bahagi laju. Kecerunan positif dan kecerunan negatif pada graf jarak masa menunjukkan arah gerakan sahaja. Dan satu lagi rumus kamu laju purata, iaitu jumlah jarak yang dilalui per jumlah masa yang diambil. Okey? So, itu sahaja untuk pembelajaran kali ini. Cikgu harap video kali ini bermanfaat. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching. Bye.